Dan Nabi pula ajak kita, contoh teladan. Macam mana? Bila nak berak, masuk dengan kaki kiri, tapi masuk surau masjid kaki kanan. Tuan-tuan tadi masuk kaki kanan ke kiri? Tak tahu, pergi keluar balik. Keluar balik terus tuan-tuan. Tapi Nabi ajak ni, masuk tandai kaki kiri. Sebelum masuk, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Aku berlindung daripada syaitan jantan betina. Sebab apa? Dalam kitab kata, dalam tandas itu ada 2 ekor syaitan. Syaitan tu dia duduk dalam lubang tu. Dan dia beranak, tuan-tuan. Anak dia ada di situ. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan malam ni ambil air panas. Tuan-tuan try jiram. Mati anak dia mengamuk. Sebab tu dilarang tuan-tuan mengambil benda yang panas buang dalam tandas. Makruh. Tuan-tuan ingat, dan satu lagi lubang, jangan kencing dalam lubang, kerana syaitan jin duduk dalam lubang tu. Tuan-tuan pergi kencing dalam lubang tu, balik-balik bengkak, rupanya kena kentit, kena jentit dengan jin. Tuan-tuan, ni kaedah dah, ni kaedah Nabi ajak. Nak masuk tandas kaki kiri, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal qaba'is. Kemudian bila duduk, sunnah Nabi macam mana? Nabi suruh tutup kepala. Ni sunnah Nabi. Kita masuk macam mana? Pakai kepiah ke buang kepiah? Kita buang kepiah. Sepatutnya tuan-tuan masuk tandas sunnah Nabi teladan. Ni Nabi didik tutup kepala. Kalau tak boleh tutup kepala, tangan kanan tutup. Tangan kiri ni tolak ni, tolak perut. Sebab perut kita dia berat belah kiri. Jadi tahi duduk belah ni. Ni bukan cerita pasal tahi ni nak cerita pasal sunnah Nabi ni. Sagi hampa cerita apa ni kuliah ustaz tahi. Dah nak habaq teladan tu sampai berak pun Nabi tunjuk. Jadi kita tutup kepala, sini tekan. Kita bila tak tutup, syaitan tadi akan ambil tahi tu, dia akan lumuk kepala. Kalau tak baca doa, syaitan tu akan ambil lumuk kita ni. Tu sunnah Nabi teladan, tutup kepala. Makcik tutup tak? Kalau tak tutup, orang lelaki senang aja, ambil luar sepeda. Ambil tu tak atas, lepas tu tarik main depan. Lagi senang. Memang tak jatuh dah tuan-tuan. Ini nak cerita, pernah berlaku kawan saya. Dia ni kerja sekali, tapi dia tak pernah keluar. Lepas tu bos kata, hang ni tolong ada mesyuarat dekat Hilton. Jadi dia pun pakai tie lah, mesyuarat ahli lembaga tuan-tuan. Dia tak pernah keluar. Pipi segak lah. Segak sampai dekat hotel tu, receptionist dia pipi, Allah, excuse me, where is the toilet? Oh, dia tanya toilet, dah terberak. Atau receptionist dah, over there. Pergilah, dia pun pergi lah. Pipi kan, dia ni bagus semua. Memang amal sunnah. Jadi dia duduk berak kan, buka-buka, dia keluar sepeda, nak sangkut tak ada. Sangkut tangan mana ni? Rupanya penyangkut tak ada. Leh kali, boh dah kepala dah. Sunnah Nabi, tutup kepala, tutup berak. Elok berak. Lepas tu terlupa. Mana seluar sepeda aku tak. Rambut tebal. Duk pikir, tadi aku flash tadi, seluar sepeda jatuh dalam dah. Biar api lah saya tak. Buat tak tahu sudah, dia pun pakai seluar, berbetul tie. Terus keluar, pergi dekat receptionist. Receptionist duk tengok, atas bawah. Nak tegak malu kan. Lah kali dia mamat, dia ingat receptionist duduk tengok, berasa macam segak. Handsome aku ni. Dia berbi, I want to check in. Receptionist tu kata, check in. Dia kata, cik, awak atas kepala tu ada apa? Kawan berpegang-pegang, Allah! Seluar sepeda. Lah kali ramai. Buat dalam poket. Kalau boleh tuan-tuan, kita sunnah Nabi, tutup kepala. Nabi ajak ni. Tu cara berak sampai macam tu. Kalau malaikat tak berak, tak ada contoh. Jadi Nabi ni contoh teladan, uswah. Jadi macam mana dididik, macam mana berak, macam mana makan, macam mana tidur macam mana, digalakkan tidur mengiring ni. Giring macam ni. Ni sunnah Nabi, letak macam ni. Kan, mengiring arah kiblat. Ni sunnah Nabi. Sebelum tidur baca doa ni, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Pernah dengar doa ni?
Dalam Sahih Bukhari kata, sesiapa yang membaca doa ini, dia mati esok pagi, mati tak ada dosa. Nampak? Kita tidur baca doa tak? Baru tak ada habis bismillah. Tu pun dah rasa, aku ni jamin syurga ni. Syurga apa? Bismillah tak ada baca. Kan? Sepatutnya sunnah Nabi letak ni, baca doa ni. Tuan-tuan tengok dalam Facebook saya download, siapa baca doa ini, dalam Sahih Bukhari kata dia mati esok pagi fitrah. Saya nak cerita satu cerita. Saya tuan-tuan 4 tahun lepas, walaupun ada yang dengar dalam YouTube, ada seorang tuan-tuan, pak cik ni dia mai daripada Indonesia, orang Aceh. Dia buat rumah, dia kerja situ, dia tanam sayur. Bila tanam sayur, satu hari isteri dia telefon, "Assalamualaikum Ustaz, boleh tak mai rumah saya?" Saya tahu pasal apa? Suami saya balik semayang subuh mati, dia kata. Rupanya dia ni tak ada register, orang sebut illegal lah. Jadi saya kata pasal apa? Tolonglah, tolong mai mandi Buman ni, Kang Mas ni kan. Saya kata, Is nak mandi, tak apa, saya bawa 5 orang. Bawa 5 orang, pergi tengok tuan-tuan, dia mati dalam jubah duk pakai ni serban duk ada lagi. Saya kata, Kang Mas ni mati macam mana? Dia balik solat subuh, kemudian dia jatuh, saya reba, dia mati pakai jubah dalam serban, duk senyum ya. Saya kata, ya Allah, bagus sungguhlah Buman ni. Kami pun angkat lah, sebab dia ni tak register. Jadi angkat jenazah ni, masuk dalam bilik ayam, mandi lah. Mandi siap, apa semua siap. Tuan-tuan, angkat, letak atas kain kapan. Bila letak atas kain kapan, ambil towel, ambil tuala, lap lah. Lap-lap, kemudian bubuh kapas, tutup, bubuh kapak bawah, tinggal muka ya. Bila tinggal muka, panggil lah, Kak, mai cium. Ingat, kita orang perempuan boleh cium suami kita, sebab suami kita. Ada orang kata tak boleh cium, batal ayat semayang. Yang batal ayat semayang kita, mayat tak ada dah. Sebab kalau batal pun dia tak semayang dalam kubur. Ada tak semayang bangun, woi, batal woi. Tak ada dah. Sebab dalam kubur tak ada semayang dah, tak ada puasa dah, tak ada Quran dah, tak ada mengaji macam ni dah. Kan? Jadi kita ni orang perempuan boleh cium dahi suami kita, dan orang lelaki boleh cium dahi isteri kita. Kita batal wudu ah. Mayat tak ada dah. Ni dia kata orang kalau cium kena ambil wudu pula mayat. Ambil buat apa? Dia memang dah habis dah. Dah mandi dah elok dah. Jadi saya kata, mai nak cium-cium, dia pun cium. Elok cium saja. Tiba-tiba ni muka dia ayak penuh. Saya kata, ya Allah, tadi aku lupa lap lah. Saya pun ambil tisu, ambil kapas, lap lah. Elok lap-lap, tiba-tiba keluar lagi. Saya kata, ni bukan ayak hak mandi tadi ni. Ni peluh. Ya Allah, orang yang mati husnul khatimah, di antaranya berpeluh wajahnya. Matanya takkan tutup rapat, dia akan tengok rohnya keluar. Di antaranya mulutnya tersenyum. Di antaranya mudah untuk kendalikan jenazahnya. Saya duk ajak orang sakaratul maut. Kan, bab-bab ni. Jadi saya tengok, ya Allah, Buman ni peluh lah. Saya kata, ya Allah, peluh ni. Saya pun tutup. Dah siup, tutup. Duk fikir, macam mana nak bawa jenazah dia pergi kubur, pergi masjid, nak semayang. Tuan-tuan, Allah mudahkan orang beriman. Tiba-tiba berhenti satu van. Dia tengok, Ustaz, awak ramai sangat rumah Buman ni. Lah, hang tak tahu ke Buman mati dah? Mati dah! Tak apa. Angkat jenazah dia, main naik van saya. Tengok mudahnya. Kami pun angkat 5 orang, naik atas van, pergi sampai masjid, semayang lebih kurang 8 orang lah. Elok habis semayang tuan-tuan, angkat, masuk kubur apa semua, siap ke bumi. Dah baca talqin, saya panggil bini dah. Kak, nak tanya sikit, apa amalan Buman ni? Ustaz, awak teruk sangat ke suami saya? Dah, saya tengok dia bagus lah. Apa amalan dia? Berpeluh wajah dia. Dia ni mati husnul khatimah. Saya kata, sebaik-baik kematian. Tiba-tiba dia pergi dekat kereta KI20, kereta Buman ni lah. Dia pergi, dia ambil satu Quran. Quran itu hancur habis dah ni. Dah jahit dengan tali tangsi. Dia bagi kat saya, Ustaz, Buman tiap-tiap pagi baca Quran. Dia baca Quran tu sampai hancur Quran. Hancur ni yang tepi ni hancur, jahit dengan tali tangsi. Baca Quran sampai hancur. Kita Quran hancur, anai-anai makan. Tinggal dah halang tu pun nak rasa hancur dah. Alhamdulillah, jamin syurga. Ni hancur lagi. Amalan dia apa? Dia keluarkan buah tasbih. Buah tasbih tu besar ni. Buman selalu berzikir, pegang buah tasbih ni. Ustaz, tali putih dia ganti. Tali putih dia ganti. Lah ni buah tasbih tu tinggal jadi manik-manik yang kecil. Halui ya, undang. Zikir sampai jadi halui.
Kita buah tasbih beli kat Mekah gantung lah. Tengok lah. Ada lagi. Haram pegang pun tak. Tu pun nak rasa aku jamin syurga. Lagi. Dia keluarkan, tuan-tuan, satu kertas. Kertas tu tulis doa ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya tengok kertas tu, saya balik cari dalam hadis. Tengok jumpa dalam Sahih Bukhari, dia kata apa? Sesiapa yang membaca akan doa ini sebelum tidur, dia mati esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Dia rupanya Buman ni duk baca doa ni selalu. Lagi. Buman tak ada kerja apa, dia tanah sayur. Orang mai bagi sawi RM2, dia pun ikat bagi. Orang bagi RM2, dia kata apa? Tak payah. Balik makan, baca bismillah, aku dapat pahala, dia kata. Dia tuan-tuan tengok. Dia mati tuan-tuan dalam keadaan pakai jubah, baru solat subuh, pakai serban, dengan keadaan sebut kalimah Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Nabi ajak ni, cara tidur pun Nabi ajak. Sebelum tidur, tak ni, hadap kiblat. Kan? Bila dah hadap kiblat, lepas tu nak pusing ke mana, tak kira lah. Yang penting mula lah. Dia kata, ustaz kalau duduk macam tu lenguh, dah mula lah. Kan? Mula lah, bini duduk sebelah, takkan duduk macam tu. Lepas tu pusing lah, ikut suka pandai lah kan. Mula aja, mula. Ikut sunnah Nabi. Bila bangun, buat macam mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahir nusyur. Macam mana? Tu, kemudian tarik sampai ujung. InsyaAllah tuan-tuan, badan kita akan sedap. Dan Nabi ajak pula, sebelum baca doa ni, baca 3 qul. Tak ada 3 qul. Jangan pula 3 qul. Qul. Bukan tu. 3 qul tu, qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Ni sunnah Nabi. Dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian buat macam mana? Tu. InsyaAllah syaitan tak akan ganggu kita. Try abang malam ni. Makcik try. Baca tu 3 qul tu. Syaitan tak akan ganggu makcik kecuali suami makcik. Suami makcik bacalah berapa qul pun tak jadi. Tapi boleh juga kalau tak mau bagi ganggu kan. Lepas 3 qul tu, qul a'udzu birabbin nas, tarik. Bagi keluar hak warna hijau punya. Lepas tu lumak, bukan saja syaitan lari, suami makcik cabut awal. Nampak nak lena merapu je. Tu, nak tidur pun ada cara dah. Sebab apa? Nabi ni teladan. Cara pakai, Nabi suka pakaian apa? Warna merah. Ni merah ni. Nabi suka warna merah. Lagi apa? Warna putih. Warna putih macam abang. Lagi apa? Warna hijau. Warna hijau. Lagi apa yang Nabi tak suka? Nabi tak suka warna hitam. Warna hitam tak suka. Warna biru tak suka ya. Nabi suka warna merah, warna hijau, warna putih. Jadi kita suka benda tu tuan-tuan. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi suka sebagai teladan. Okey. Lagi apa? Nabi juga mendidik sahabat dengan kebiasaan. Biasaan macam mana? Itu sudah sikit tuan. Nanti kita masuk labak. Kan? Nabi suka kebiasaan macam mana? Di antaranya Nabi suka membiasakan diri bagi salam. Sehingga kan tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia dulu dia tunggu tepi pokok. Dia tahu dah Nabi ni bila jumpa mesti bagi salam. Absus salam. Dia tunggu tepi pokok. Tiba-tiba Nabi lalu dia pun lompat. Tak ada Nabi assalamualaikum. Terlepas dia kata. Aku dah tahu dah nak tipu apa malaikat habaq kat aku. Nabi ada malaikat. Nabi tuan-tuan kebiasaan dengan salam. Kita bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Orang jawab macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tambahlah. Ingat, tapi waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala tak ada. Jangan tambah. Ini tak ada dalam sunnah Nabi. Jangan tambah. Ta'ala wa barakatuh. Tak ada. Ta'ala tak ada. Jangan tambah tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahaja. Kalau tambah, tak ada dalam hadis Nabi. Sebab tu pernah Datuk Abu Hasan tegur ketika dalam rancangan PU pencetus rumah. Ada seorang PU tu bagi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Dia kata la mamnu, tak boleh.
Jadi kita jangan amal. Itu bukan yang diajar oleh Nabi. Terus saja. Jadi apa? Itu cara Nabi. Nabi bagi salam. Lagi Nabi apa? Nabi selalu senyum. Kebiasaan senyum. Sebab tu tuan-tuan tengok gambar saya, semua saya senyum. Sebab nak jadi biasa. Senyumlah. Senyum-senyum gigi tak ada. Senyum pun tak apa, dapat pahala. Itu kebiasaan. Nabi suka senyum. Tapi kita kadang-kadang kerja kat pejabat kerajaan. Saya cukup geram tu. Kan, yang ada duduk depan tu. Haram senyum pun tak. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi pejabat kerajaan, tolong pakai smart. Saya kalau pergi lah nak berurusan dengan income tax ke, kan, buat kat penalan, saya bohtai. Bohtai tu dia tengok-tengok. Encik nak buat apa? Nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Bila pakai tas tu nampak macam hebat lah. Itu yang berlaku. Sepatutnya tuan-tuan, mereka ni diberi gaji, apa salahnya senyum. Cik, boleh saya bantu? Tengok orang Arab, orang apa nama Eropah, orang English. Depa ni, excuse me, can I help you? Bagus. Depa amal macam mana sunnah Nabi. Tapi kita orang Islam, mai, ni nak buat apa tak? Ni lu tengok-tengok apa tak? Ni nama apa tak tahu? Mau pegang tu, ni hantau ni. Saya cukup geram. Pernah berlaku tuan-tuan tahun 2004. Masa tu BSN, Bank Simpanan Nasional. Bank simpanan tu kan kita pergi semua urusan situ lah. Masa tu bank lain tak ada. Jadi saya ni duk beratok panjang ni. Masa tu nombor tak ada, nombor tu. Kan nombor kaunter kan, duk beratok. Ada seorang pakcik. Dia uzak dah pegang tongkat. Saya kata, "Loh pakcik, lambat lagi pakcik." "Oh, pakcik duduk dulu lah. Sekali sampai ke saya panggil." Elok sampai ke saya pun panggil lah. "Pakcik, mai." Nuh, kani tu jantan. Dia tengok. Hampir panggil pakcik tu tak beratok. Rupanya pakcik tu beratok lama dah, tak larat. Dia pun "Pakcik, mai." Dia pun mai. "Ni awak potong lain." Dia marah pakcik tu. Saya kata, "Dah pakcik ni dia tak larat." Saya panggil dia, tadi dah beratok kan ni. Nak buat apa? Tanya. Pakcik kata, "Saya nak ambil ni bencin." Mana kad penalan? Pakcik tu tahu, Allah, kad penalan bawa. Tu kad pencen tak bawa. Kad pencen pun tak bawa. Dia terkau pakcik tu. Tak bawa kad pencen. Pergi balik. Pakcik tu kata, "Dah, kad penalan boleh guna kot." "Mana boleh guna kot?" Dia kata. "Ni prosedur ni. Nak. Pergi balik." Saya pun, "Pakcik, cik, tak ada tolak ansur kan?" Tolak ansur apa? Hang siapa? Tak ada apa. Lagi dengan kita tak dapat ambil kan? Kita tak ada apa. Lepas tu dia marah, "Apa orang tua ni main selalu ambil pencen, kad pencen tak bawa, tak tahu kan prosedur." Dia marah, saya pun kali bengang sangat. Cik marah pakcik ni. Cuba cik bayang. Pakcik yang cik marah ni ialah bapa cik sanggup marah macam ni ke? Dia pun terduduk. Tak apa, mai Haji. Boleh pula dah. Tengok tuan-tuan, 5 minit dah siap dah. Tolak ansur pun tak ada. Tiba-tiba dia pergi, "Nah, ambil." Pakcik tadi ambil. Kalih kat saya. "Nak, terima kasih nak tolong saya." Pakcik tu teriak. Kemudian dia keluar. Dalam hati saya, hang lepas dah pakcik. "Oi, aku ni tak lepas ni." Saya pun duduk. "Tu siapa tu?" Tak tahu. "Ingat pak dia." "Dah, bukan pak saya." "Tak buat untuk dia, aku tahu." Dah tolong je, tolong. Dia marah saya. Kan? Kita pun elok dia buat. Kita kata, "Cik, mulut tu jaga sikit." Elok dia bagi duit kan, jaga sikit mulut tu. Kan? Kita pun belah. Ni, gad. Ustaz, dia kenal saya. Dia buat macam tu. Saya kata, "Apa sebab?" "Lama kami duduk geram," dia kata. "Ustaz hantam baru padam muka." Rupanya bau hantam baru daripada muka tuan, baru dia terasa. 5 tahun berlalu. Masa tu dah ada bank Islam. Saya beratok nak ambil duit. Rupanya pakcik tu tak pakai tongkat. Duduk belakang saya. Saya duduk beratok. Dia tweet saya. "Anak. Pakcik. Siapa ni?" "Anak tak kenal ke?" "Anak lah yang tolong pakcik di Bank Simpanan Nasional ambil duit pakcik yang dimaki oleh Khani tu 5 tahun dulu. Nak, terima kasih nak." Teriak saya.